Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini mengizinkan kita untuk berada di dalam Dewan Markaz yang mulia ini. Bersama-sama kita ingat memperingati antara satu sama lain. Saya memperingati diri saya dan juga puan-puan semua tentang perkara-perkara yang bakal kita lalui, yang akan kita tempuhi. Ndak ke tak ndak ke, bersedia ke tak bersedia ke, kita akan tempuhi juga perkara-perkara yang akan kita sebut nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita bersedia dengan bekalan-bekalan yang cukup nak dibawa balik ke mana? Ke kampung kita. Iaitu yang menunggunya dua perkara. Last sekali yang menunggunya dua perkara. Yang pertama syurga, yang kedua neraka. Sama ada masuk syurga atau masuk neraka. Dia tak ada tengah-tengah. Tak ada sekerat kaki di syurga, sekerat kaki di neraka, tak ada. Kalau syurga, syurga aja. Kalau neraka, neraka. Boleh ada orang pergi kedua-dua? Boleh, masuk neraka dulu. Sudah habis dosa dalam neraka, baru dia keluar daripada neraka, dapat masuk ke dalam syurga. Apa dia? Itu sementara. Itu namanya Ashabul A'raf. Ada surah Al-A'raf? Sementara. Dia di atas, dah saya cerita di sini tu. Sementara dia di Ashabul A'raf tu, dia merayu-rayu pada ahli syurga. Tolonglah Yan, bagi aku satu pahala. Supaya nanti pahala aku lebih berat daripada dosa aku. Merayu-rayu. Orang yang dalam syurga tu buat tak erti aja. Tak nak dengar cakap dia. Siapa nyuruh kamu tak nak beramal? Main kata. Masa itu mana ada kesian. Masing-masing ikut diri masing-masing. Tak ada siapa yang peduli. Akhirnya ada tak? Bukan. Akhirnya adalah satu golongan yang dia masuk syurga pun ngam-ngam aja pahalanya. Tahu ke ngam-ngam? Lebih sikit aja. Cukup-cukup aja. Orang ini pula yang bagi. Golongan ini yang bagi satu pahala kepada ahli-ahli Ashabul A'raf. Maka dapatlah orang tu masuk ke dalam syurga. Oleh kerana kemurahan golongan yang bagi tadi, kemurahan hati mereka, maka mereka dapat tempat yang tertinggi di syurga, walaupun ibadahnya tak melayakkan diri masuk ke tempat itu. Nama syurganya Illiyin. Tapi orang dalam Ashabul A'raf tadi apa? Munda-mandil lah dulu, merayu-rayu, tolonglah Kak Nomah, tolonglah siapa? Cikgu Enan ada Cikgu Enan? Mana lagi ada? Tolonglah Cikgu Enan. Bagi aku satu pahala. Tolonglah Cik Mah, bagi aku satu pahala. Cik Mah masa itu tengah apa? Tengah enjoy bersama-sama dengan apa? Dengan apa dah? Yang banyak pahala tak nak bagi. Yang banyak pahala tak peduli je, lantak je dah. Tak boleh kalau nak bagi, tapi Allah tutupkan hati-hati mereka daripada bagi. Yang bagi itu orang yang ngam-ngam aja, menandakan kemurahan Allah Ta'ala. Tapi dia tak ada kekal dalam keadaan itu, ya. Sementara memang ada. Itu namanya Ashabul A'raf nama itu. Golongan tengah-tengah. Golongan tengah-tengah. Pasal dia dalam dunia ni 50-50. Dia hijau pun tidak, biru pun tidak, merah pun tidak, apa pun tidak, kuning pun tidak. Dia 50% dosa, 50% pahala. Tapi bagaimana Ustaz? Kita masuk neraka terus, masuk neraka dia nunggu di luar. Tak.
Nak menderita dulu di tengah-tengah tu. Nak kan? Tapi yang setengah tu masuk neraka dulu. Tidak, tak ada. Dia tak ada masuk neraka. Pasal dia sama banyak kan? Dia sama banyak. Dia sembahyang. Ngumpat juga. Ya, pakai tudung juga. Lagi? Nyemur kain, kentang dada juga. Yang ngam-ngam bagi tu kan? Yang dibagi tu mana dia punya luak daripada ngam-ngam tadi je? Mana? Yang bagi tak ada luak, dia dah masuk syurga. Apa luaknya? Orang dah masuk syurga, tak ada keluar-keluar lagi. Kekal mereka. Ya? Yang keluar siapa? Orang dalam neraka boleh keluar. Ya? Orang dalam syurga tak ada pula. Kamu tak layak. Tak ada. Dah masuk syurga tu layak lah tu turun tu. Ya? Tak ada korang. Malahan dapat tinggi lagi. Pasal apa dapat tinggi? Pasal dia pemurah. Patut tak layak dapat tempat itu, dia layak juga dengan anugerah Allah Ta'ala. Ini dia. Tapi Ustaz kan ada ayat yang kata kita di sana main kan kita bersama-sama. Pasal itu ke? Itu ahli neraka. Oh, Itu ahli neraka. Ya? dulu kita bersama. Kita bersama. Ini kamu dapat syurga. Ya. Ada lagi dialog lepas tu, siapa nyuruh kamu buat dosa? Siapa nyuruh kamu tak buat yang wajib? Siapa nyuruh kamu nyemur kain? Kentang dada. Memang ada dialog antara ahli syurga dan ahli neraka. Itu saya suruh baca buku yang bernama Hidup Sesudah Mati. Ada ke baca buku itu? Sudah jadi, bukanlah ngajar jadi, jual kitab namanya. Hidup Sesudah Mati. Cari. Di rumah saya pun ada. Dia belum masuk neraka lagi. Tak cukup dosa dia masuk neraka. Dia titi siratal mustaqim. Terhegi. Jatuh pun tidak, lepas pun tidak. Itu golongan tengah-tengah tadi. Okey, sudah? Okey, kita sambung pengajian kita. Pagi ni kita cerita tentang neraka. Siapa hendak angkat tangan? Ada tak orang tak? Ada. Kalau tak ada aku, siapa yang nak masuk neraka? Katanya. Ada tak orang cakap apa itu? Ada. Lantak antu masuk neraka katanya. Saya pernah dengar orang cakap apa itu tahu? Saya negur dia pasal tak bertudung. Masa itu dia tak bertudung tahu. Dia punya marah. Mak bapak saya pun tak pernah nyuruh saya pakai tudung. Cikgu pula mandai-mandai kata. Masa itu saya belum terkenal dengan gelaran ustaz lagi. Masa itu apa? Masa itu cikgu lagi. Ngongok-ngongok dia. Bapak saya, mak saya pun tak pernah nyuruh. Cikgu pula pandai-pandai kata. Kata saya, esok tu kau masuk neraka dah. Lantak tu masuk neraka dah. Marah berbenar dia ketika itu. Dia bukan cikgu. Terserah apa-apalah ya. Tapi jumpa dengan dia. Masih hidup lagi. Hidup lagi. Lantak tu masuk neraka. Lagi 5-6 tahun lepas itu, dia pun tukar, saya pun pencin. Saya nampak dari jauh. Melingkup tudungnya. Dari jauh tengok dah. Nyongin dari jauh. Siapa pula anak dara ni nyongin dengan aku ni? Nak ke aku ke? Rupanya budak itu senyum, melirik senyum. You tahu? Wallahualam, mudah-mudah dia sampai kekal dapat hidayah. Itu dia. Dia sampai sanggup dia kata lantak tu masuk neraka. Ingatnya neraka ni macam dewan ni. Macam ni ke? Macam ni ke neraka? Boleh duduk tetap ke punggung atas lantai tu? Kalau dalam neraka boleh tetap ke? Macam mana? Macam mana? Kalau dalam neraka macam mana duduknya? Mengelupur, mengelejat. Pasal neraka tu panas ke sejuk? Lantainya panas ke sejuk? Atas letak punggung atas tempat panas, apa jadi punggung? Mengelupur lah. Bangkit berdiri, letak kaki kanan atas lantai tu, apa jadi? Terlompat kaki kanan tu. Betul letak kaki kiri, apa jadi? Terlompat kaki kiri tu, letak balik kaki kanan, terlompat lagi. Letak lagi kaki kiri, terlompat lagi, kaki kanan terlompat lagi, kaki kiri terlompat lagi, kanan lompat, kiri lompat, terlompat.
Itu yang kita tengok dalam TV tu terlompat-lompat tu tahu. Itu berlatih masuk neraka lah tu dengan tak sedar. Ya. Dalam dunia ni dia seronok. Esok jerit pekik. Ya. Okey, ini cerita neraka ya. Okey, cerita neraka begini. Neraka ialah suatu tempat balasan mereka yang kafir. Orang kafir semua masuk neraka. Wallazina kafaru, dan mereka yang kafir. Wa kazzabu, dan mendustakan. Apa didustakan mereka? Wa kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Dua tu. Yang pertama kafir, yang kedua mendustakan ayat-ayat kami. Tak percaya. Tak percaya Allah tu ada. Tak percaya Allah tu dengar. Tak percaya Allah tu tahu. Tak percaya Allah tu nampak. Yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Tak beriman lah tu namanya. Ulaika ashabun nar. Apa ni ya? Mereka itulah yang menjadi ahli-ahli neraka. Hum fiha khalidun. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ngapa kekal? Yang pertama kafir, yang kedua mendustakan ayat-ayat kami. Yang kekal dalam neraka tu golongan kafir. Golongan kafir ada 4 golongan. Yang pertama murtad. Yang kedua musyrik. Yang ketiga mulhid. Yang keempat munafik. Yang pertama apa tadi? Murtad. Kalau perempuan murtadah namanya. Murtadah. Ada ta marbutah hujungnya. Kalau kami murtadin, orang-orang yang murtad, yang ditolak. Yang ditolak imannya. Dia rasa dia beriman, Tuhan tak iktiraf dia sebagai orang yang beriman. Itu namanya murtad. Mengapa dia murtad? Kerana dia melakukan berbagai-bagai perkara. Yang pertama dengan hatinya, yang kedua dengan lidahnya, yang ketiga dengan perbuatannya. Murtad itu. Nanti dulu, baru cerita murtad dulu. Ya. Salah satu, dalam hatinya dia tak percaya Allah tu tak ada. Murtad itu. Atau dia Quran ni tak guna. Tak betul dalam Quran ni. Murtad itu. Lagi? Agama lain tu bagus katanya. Agama lain itu bukan murtad, itu musyrik. Nanti akan ada cerita. Ini nak cerita murtad aja. Dia menghina Al-Quran. Dia menghina sunnah Nabi. Lagi apa? Dia cari-carinya Quran tu, dicampak-campaknya masuk dalam bakul sampah. Murtad itu. Apa lagi? Menghina para sahabat. Tak guna, jangan ikut Abu Bakar, tak usah ikut. Dia bukannya elok penuh kan dia. Murtad itu. Menghina Umar, menghina Uthman, menghina Ali. Mana-mana sahabat yang Rasulullah kata, ashabi kan nujum. Sahabat itu seperti bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut mana-mana seorang daripada mereka, nescaya kamu dapat petunjuk. Itu sahabat. Tiba-tiba ada pula orang akhir zaman ni apa? Mengkafirkan sahabat. Ada tak? Ada tak puak kumpulan yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Uthman? Ada ke tak? Siapa? Syiah. Murtad itu. Kerana mengkafirkan sahabat. Rasul dah puji mereka, tiba-tiba dia pula kata, Abu Bakar tak patut, bukan dia patut jadi khalifah, patutnya Ali. Murtad itu. Ya. Seperti orang Syiah. Ataupun dia mengatakan diri dia tu Tuhan langit. Ada tak orang mengatakan diri dia Tuhan langit? Murtad lah tu. Ataupun dia mengatakan diri dia tu Rasul Melayu. Ada tak? Ada tak? Siapa? Haji Ibrahim. Siapa mengatakan diri dia tu Rasul Melayu? Siapa? Harun. Itu dia ngaku Tuhan. Dia bini 10. Harun tu bini 10. Dia mengaku diri dia Tuhan. Itu dia panggil Tuhan Harun. Ini yang ngaku dia Nabi siapa? Siapa namanya? Namanya lupa. Apa namanya? Haji Qahar. Dia mengatakan dia tu Rasul. Murtad tu. Ya.
Berdasarkan innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu adalah dari golongan orang-orang yang menjadi rasul. Kamu tu adalah golongan daripada rasul-rasul. Itu murtad tu. Ya. Pasal rasul hanya yang ditetapkan oleh Allah saja. Tak ada masuk nama dia tu. Innaka tu bahawa kamu tu siapa? Kamu tu siapa? Nabi Muhammad. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu itu dari golongan rasul-rasul. Nabi Muhammad tu. Ya. Tiba-tiba dia katakan dia rasul. Siapa nama tadi? Haji Qahar. Murtad tu. Lagi apa? Menghina hadis-hadis Nabi SAW. Murtad tu. Itu ditolak iman. Menghina alim ulama. Menghina alim ulama dekat-dekat nak murtad. Tapi belum murtad apa namanya berdosa besar. Menghina ulama. Ya. Tapi Ustaz, si tu menolak sahabat. Tapi tak boleh pula kita kata dia bukan. Tak boleh kita kafir. Tapi Dia menolak sahabat tu itu hanya alasan kita aja. Ya. Mengapa kita tak nak ikut dia? Kerana dia menolak para sahabat. Kerana yang mengkafir kata yang ada hak siapa? Hanya Allah Ta'ala sahaja. Itu sebab kita ni orang pas ni. Dengar ke orang pas ni? Jangan mudah benar mengkafirkan orang. Dengar ke apa ni? Jangan mudah benar mengkafirkan orang UMNO. Dengar ke? Selagi orang tu semayang, selagi orang tu pergi masjid, jangan dituduh mereka kafir. Jangan dituduh mereka itu munafik. Jangan dituduh mereka itu ahli neraka. Sedangkan kita, siapa yakin dia ahli syurga, angkat tangan. I want to see this person. Nak angkat gambar ni. Siapa yakin dia ahli syurga, angkat tangan. Orang apa itu namanya apa? SS. Syok sendiri. Orang tak syokkan dia syokkan diri dia. Jangan mudah-mudah. Tak boleh kita mengkafirkan siapa-siapa pun. Yang boleh mengkafirkan siapa? Hanya Allah. Tapi kita boleh kata, siapa membuat ini, dia kafir. Itu tak apa. Pasal ada dalilnya. Siapa melakukan perkara-perkara ini, dia kafir. Dia murtad. Boleh. Ya? Tak apa. Tapi jangan tuduh seorang-seorang. Atau kumpulan-kumpulan. Tak boleh. Ya? Itu tak boleh pula kita kata dia beriman. Itu boleh. Kalau dia betul-betul kafir, jangan kata dia beriman. Kerana ada hadis Nabi pula. Man lam yakfur kafiran fahuwa kafirun. Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir itu, maka dia adalah kafir. Tapi kalau kita menuduh orang beriman tu kafir, kita tak tentu dia tu kafir ke tidak, kita tuduh dia kafir, kita pula kafir. Ya. Man yakfur mu'minan, siapa mengkafirkan orang yang beriman, fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir. Ya. Man lam yakfur kafiran, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia itu juga adalah kafir. Dua-dua dia tak boleh. Mengkafirkan orang beriman pun tak boleh. Tidak mengkafirkan orang kafir pun tak boleh. Itu nama apa dia? Murtad. Siapa tak jadi murtad kan? Yang bahaya ni, dia murtad ni dia tak sedar. Itu yang bahaya tu. Dia tak sedar yang dia tu murtad. Kalau dia sedar, senang. Boleh kembali kepada beriman. Macam mana nak kembali kepada beriman? Mengucap 2 kalimah syahadah dan taubat di atas perbuatannya itu. Dulu dia menghina Quran, dia memuliakan kembali ke Al-Quran tu. Dia taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian mengucap 2 kalimah syahadah. Kembalilah dia beriman. Okey, itu murtad. Ada masalah murtad? Tak. Kalau dia bila dia tak tahu, dia kena ucap lagi. Kalau dia semayang, dia ucap lagi. Tak boleh. Dia nak hilangkan benda yang boleh menyebabkan murtad tu. Setakat itu je tak cukup. Bukan tak boleh, tak cukup. Nak dihilangkan benda yang menyebabkan dia murtad. Baru sah mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan sahaja mengucap je kembali dari Islam. Tak tentu ya.
Sebab itu jangan sekali-kali kita menghina apa-apa saja hukum Islam. Jangan dipertikaikan. Mana sesuai babi itu diharamkan di akhir zaman ni katanya. Boleh tak? Tak boleh. Murtad jadinya. Mana sesuai perempuan-perempuan disuruh pakai tudung akhir zaman ni. Malaysia negara panas, mana boleh aku pakai tudung katanya. Apa dah? Murtad lah tu. Macam tu Ustaz, macam mana dia nak balikkan dia balik ni? Pakai tudung. Tidaklah yang dia bercakap bagaimana boleh. Ha. Dia dah murtad. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Itu mengucap balik tadi tu. Mengucap balik. Pakai tudung, lepas tu mengucap balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perlu ada saksi tak? Tak payah antara dia dengan Allah. Allah nampak ke tak? Allah dengar ke tak? Tak payah saksi-saksi. Kalau dia tak sedar, Ustaz, dia tak ingat dia cakap. Mati kafir lah. Kalau dia semayang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Macam habuk aja tu. Habuk ada nilai kan? Boleh jual habuk. Macam itulah tu. Sebab itu jangan kita berani-berani nak mempertikaikan hukum Allah. Mana sesuai Malaysia ni dia laksanakan hukum hudud macam? Apa macam perempuan? Murtad lah tu. Wajib tegur. Wajib kaburkan. Siapa dengar kena kaburkan. Kalau tidak dia jadi murtad. Walaupun dia marah, lantak marah. Ada satu orang. Disuruh ngucap balik. Hang ngucap balik kata. Marah dia, ditamparnya. Tak apalah. Ditumbuknya orang-orang yang ngabur itu. Dah mati dua-dua pun. Tak nak sebut nama. Itu tengok keadaan lah. Dia bukan lembut tu bukan mesti apa? Bukan mesti betul. Kasar tu bukan mesti salah. Tengok keadaan. Rasulullah ada ketika dia marah. Ada ketika dia bunuh orang. Ada. Itu ada ketentuan. Dia nak dengan hikmah. Itu murtad. Itu belum murtad lagi. So jaga mana pula bukan murtad. Kubur masing-masing. Itu belum murtad lagi ya. Yang murtad ni dia mempertikaikan hukum Allah. Mana sesuai semayang kamu tu. Bukan ada wajib pun. Allah tak suruh semayang, kamu semayang. Itu murtad tu. Mana wajib pakai tudung. Murtad tu. Lagi apa? Itu betul. Kamu tu ngaji tentu masuk surganya. Siapa tentu masuk surga? Angkat tangan. Cikgu, tentu kamu masuk surga? Tak. Ustazah, tentu masuk surga? Tak tentu masuk surga. Tak apalah. Baguslah. Amin kan je lah. Amin kata. Ya boleh boleh lah. Kalau orang yang ngaji belum tentu masuk syurga, orang tak ngaji macam mana agaknya? Tentu ke mana agaknya? Boleh tak apa? Ya? Macam apa? Bertengkar. Tak usah lawan. Dia bertengkar ni jadinya pasal apa jadi bertengkar? Jadi lawan. Dia marah tu balik lah. Minta maaf ya. Nak berak kata. Nak apa? Tu salah lawan. Yang jadi bertengkar tu apa? Dilawan. Itu yang bertengkar tu. Tak apalah. Tak ada kafir jadi orang itu. Berdosa lah tu. Tapi tak ada sampai ke tahap kafir. Dia nak cakap betul lantaklah dia mulut dia. Mana buatnya? Cuma syurga dan neraka tu siapa punya? Allah. Siapa menentukannya? Allah. Jangan kita pula pandai dia ni semayang esok neraka mana lah agaknya kan? Kerana neraka tu bukan hak kita. Tu Allah punya. Boleh tak Allah masukkan ke dalam syurga orang yang maksiat, orang yang kufur? Boleh tak? Kalau Allah nak masuk ke dalam syurga orang yang kufur, boleh tak? Boleh. Itu hak dia. Okey, habis. Itu neraka tadi ya.
Kemudian neraka ada berapa? Orang kafir tadi belum habis lagi tau. Baru murtad. Ada 4 golongan kafir masuk neraka. Yang kedua apa? Musyrik. Orang yang menyengutukan Allah. Di samping Allah ada makhluk yang sama tarafnya dengan Allah. Kata dia. Sebenarnya tak ada. Tapi kata dia sama. Serupa aja. Ya. Bukan tak ya Allah menyembuhkan penyakit. Tok Pawang Berahin tu pun boleh juga menyembuhkan penyakit. Apa macam? Apa macam? Sudah sama taraf Tok Pawang Berahin dengan Allah. Itu musyrik tu. Apa? Musyrik tu nama yang memiliki sifat syirik. Sifatnya syirik. Orangnya musyrik. Kalau lelaki, orang tu musyrik. Kalau perempuan namanya apa? Orang tu musyrikah. Ada ta merbutah hujungnya ya. Musyrikah. Ada ta bulat tu tahu. Itu namanya musyrikah. Kalau kami musyrikin. Musyrikin. Orang yang menyengutukan Allah dengan sesuatu yang baru. Yang terangnya dia nyembah patung, nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah gunung, nyembah lembu, nyembah apa. Itu yang terang-terang, yang nyata. Namanya syirik jali. Perbuatan itu namanya syirik jali. Jim, alif, lam, ya. Artinya apa? Syirik yang nyata, yang terang-terang. Ya. Macam orang Hindu tu syirik jali, orang Buddha tu syirik jali, orang Majusi tu syirik jali, nyembah api. Itu musyrik. Yang paling bahaya syirik yang ini, syirik khafi. Syirik khafi, khafa ya, khafi. Syirik yang tersembunyi. Dia tak sedar. Menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Itu syirik khafi dah tu. Serupa aja. Orang mencuri potong tangan dengan mencuri masuk jail sama aja. Dua-dua dia kena hukum. Macam? Ada orang berpendapat apa itu? Ada ke tak ada? Ada. Itu syirik khafi namanya. Syirik yang tersembunyi. Saya dah kabur banyak kali dalam sini ni. Syirik khafi ni macam mana? Ibarat salah. Ibarat bulu semut. Bulu yang hitam. Di kaki semut yang hitam. Di atas badan semut yang hitam. Lagi? Salah, belum lagi. Di atas tunggul yang hitam. Lagi? Di malam yang kelam. Nampak ke dah? Sekali lagi. Seperti bulu yang hitam. Bukan putih, bukan merah ya. Kalau merah nampak lagi. Bulu yang hitam. Alih ke besar? Bulu alih ke besar? Mana tahu alih? Pada kaki semut yang hitam. Bulu yang hitam pada kaki semut yang hitam. Lagi? Di badan semut yang hitam. Badan dulu. Kaki itu mesti ada badan kan? Di badan semut yang hitam. Lagi? Di atas tunggul yang hitam. Tunggul itu hitam. Lagi? Ya? Ujungnya? Di malam yang kelam. Malam tu gelap benar, tak nampak apa. Nampak tak bulu kaki tu? Bulu kaki tu nampak ke tak? Tak nampak, tak usahkan bulu kaki. Kakinya nampak? Tak nampak juga. Badannya nampak? Badan semut tu nampak tak? Tak nampak juga. Tunggul nampak? Kenapa tunggul tak nampak? Pasal gelap. Udahlah tunggul tu hitam, malam pula gelap. Tak nampak. Ramai dah orang tak nampak ni. Ramai kecuali mereka yang mengaji bab-bab akidah. Perempuan sekarang nampak tak? Nampak ke tak? Jadi tak adalah tersembunyi lagi. Sudah nampak. Yang tak nampak tu yang sembunyi tu. Itu khafi namanya. Syirik khafi. Nak yang mana? Nak syirik jali ke nak syirik khafi? Dua-dua tak nak. Dua-dua kafir. Tahu? Dua-dua jadi kafir. Seperti menyamakan
sifat Allah dengan sifat makhluk. Menyamakan hukum Allah dengan hukum makhluk. Lagi? Apa lagi? Selain daripada Allah, dia bukan menafikan sifat Allah dah. Dia bukan mengatakan Allah tu tak ada upaya, tak ada kuasa, tak ada qudrah, tak ada irada. Dia mengakui Allah itu sifatnya qudrah, Allah itu mengetahui, Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Dia tidak menafikan sifat Allah. Dia malahan dia menguatkan pula sifat Allah tu. Allah nampak katanya. Tapi di samping itu makhluk pun ada juga sifat macam Allah. Allah berkuasa, makhluk pun berkuasa juga. Memang Allah tu berkuasa, tapi Najib pun kuasa juga macam. Macam syirik lah tu, bukan Najibnya syirik, siapa? Orang yang berpahaman apa itu lah tu. Ustaz, namanya dah kalau orang yang berbomoh kan, itu dia macam satu benda ni lah kira yang boleh membayangkan dia. Syirik lah tu. Mujur ada tok bawang berain, kalau tak mati anak aku macam. Macam. Habis lah tu, syirik lah tu. Kalau dengan izin Allah tak ada syirik. Dengan syarat dia buat itu jangan benda-benda yang berdosa, jangan benda-benda syirik. Tak adalah. Kalau dia puji hantu, tapi dia buat Allah dia dengan izin Allah baik dan penyakit anakku, tapi dia puji hantu macam seolah-olah hantu tu yang membaikkan penyakit dia. Itu syirik juga tu. Syaitan dan sebagainya. Jadi sebab itu nak berubatlah. Dengan tok bawang berain boleh tak berubat? Boleh. Tapi siapa yang baiknya? Allah Ta'ala. Dengan izin Allah boleh baik. Nak berpawang lah. Nak berbomoh lah. Mengubat cara pawang boleh, tak salah. Cara kebomohan tak apa, tak salah. Yang salah ni, dia mengatakan dia kuasa macam Tuhan. Itu namanya syirik khafi. Menyamakan Allah dalam bidang apa sekalipun. Kerana Allah tu tak sama ya, apa bidang pun Allah tak sama dengan makhluk. Makan pil tu bukan pil yang ubatnya. Siapa ubatnya? Allah Taala. Makan pil, ya. Makan ubat, makan pamoga, makan apa lagi? Makan madu lebah, makan habbatus sauda, apa saja yang dia makan, bukan itu yang menyembuhnya. Yang menyembuhnya Allah Taala. Ingat tu. Kalau tidak dia jadi syirik apa? Syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Kecuali macam puan-puan tu dah belajar. Tak adalah kalau syirik juga aja benar-benar lah pun. Nampak tak? Nampak tak benda yang boleh menyebabkan syirik ni? Nampak katanya? Tak adalah khafi lagi. Tak adalah tersembunyi lagi. Yang tersembunyi ni orang yang tak tahu. Dia ingat pahaman dia tu betul. Mujur ada pil ini. Kalau tidak, kalau tidak gemuk badan aku katanya. Aku slim ni lah. Kerana makan pil ni. Kalau tidak aku gemuk gedempul katanya. Ini sekarang aku slim benar. Aku keren sekarang ni. Padahal siapa yang menentukannya? Allah Ta'ala. Kalaulah yang itu boleh betul-betul memberi bekas, pil boleh memberi bekas, bomoh boleh memberi bekas, doktor boleh memberi bekas, tak adalah orang mati. Ya ke dah. Tak berisilah kubur tu. Tanah wakaf tak berisilah. Asal makan ubat baik. Asal makan ubat baik. Asal bedah jantung tak mati. Terus hidup selama-lamanya. Betul? Tak berisilah kubur tu. Tanah wakaf tak berisi. Tapi berisi ke tak? Hari ni berisi ke tak tanah wakaf tu? Makin lama makin banyak. Makin lama makin ramai. Makin lama makin ramai. Nunggu giliran kita aja. Pasal apa? Yang menentukan segala-galanya Allah Ta'ala. Bergantung terus kepada Allah Ta'ala. Soal kita nak mati ke tak ke, Allah yang menentukannya. Cuma udah nampak benda tu bahaya, jangan sengaja ditempuhi. Tak boleh. Itu dari segi syarak tu, bukan dari segi akidah je. Dan nampak dalam air ada racun, minum juga macam. Macam? Aja tempah lah tu. Itu Islam melarang. Kalau kerana menguruskan badan? Iyalah. Boleh lah. Tapi pahalanya tadika punya standard. Kerana dia berpuasa bukan kerana nak menurut perintah Allah. Kerana nak apa?
nak menguruskan badan. Dapatlah pahalanya, dapat pahala tadika. Tadika selalu dapat apa? Tadika selalu dapat apa? Dapat coklat. Bila ada coklat baru dia nak buat. Kalau tidak dia tak nak buat. Itu tadika punya standard. Sama tak kan? Sama tak puasa standard tadika? Nutup aurat standard tadika? Lagi apa? Semayang standard tadika? Kita tidak semata-mata kerana Allah. Itu sebab di antara ada ulama yang katakan syirik, kita beribadat kerana nakkan syurga dan kerana takut ke neraka. Ada juga syirik namanya itu. Syirik kecil namanya ya. Iaitu beribadat, bukan syirik kecil pun, syirik harus. Syirik harus namanya. Kita beribadat kerana nakkan syurga dan kerana takutkan neraka. Ada setengah ulama kata begitu, tapi dipertikai oleh setengah ulama yang lain. Mana ada syirik harus? Syirik dia mesti haram kata ulama yang lain pula. Kita boleh pilih yang mana nak. Pendapat kita boleh pilih. Kerana kita ibadat kerana nak ke syurga kan? Bukan. Kerana takut neraka kan? Bukan. Kenapa kita beribadat? Kerana semata-mata nak mencari keredaan Allah. Syurga dan neraka itu siapa punya? Siapa punya? Harap tak apa. Bukan kerana. Harap lain, kerana lain. Kerana apa? Kalau tak dapat syurga tak kesian semayang. Itu kerana. Kalau aku masuk neraka tak kesian nak nutup aurat. Lantak tak, itu masuk neraka juga kan? Itu kerana. Tak boleh. Tapi kalau harap memang disuruh pun. Mudah-mudahan. Nampak? Perkataan mudah-mudahan. Mudah-mudahan aku dapat syurga, aku dapat neraka. Itu musyrik. Yang ketiga apa? Mulhid. Mulhid. M-U-L-H-I-D. Iaitu orang yang tak percayakan Tuhan. Orang yang tak percayakan agama. Orang yang tak ada agama panggilnya apa? Panggilannya apa? Atheist. Itu orang tak ada agama. Contohnya orang tak ada agama siapa? Komunis. Itu tak ada agama. Komunis tak ada agama. Lagi apa? Atheist tu. Di barat-barat tu banyak atheist. Mana ada Tuhan katanya. Itu. Kapiol tu. Di antaranya apa? Orang apa tu? Namanya Charles Darwin. Dia mengatakan apa? Manusia ni jadi daripada atom. Dia mengarang satu buku namanya Theory of Evolution. Kita ni semua berasal daripada atom. Semua atom belakangnya. Atom tu satu partikel yang sangat halus, paling halus, namanya atom. Dalam kajian sains, atom adalah partikel yang paling halus. Dalam Islam bukan. Dalam Islam yang paling halus bukannya atom. Paling halus namanya zarrah. Itu paling halus. Tak boleh dibasek, tak boleh belah dua lagi dah. Itu zarrah. Tapi kajian sains yang paling kecil ialah atom. Kita ni semua asal dari atom. Bila atom tu berkumpul jadi sel. Tahu sel? C-E-L-L. Sel. S-E-L cakap Melayunya. Sel tu bukan jual ya? Sel merah, sel darah merah, sel darah putih, itu sel. Tubuh kerti sel tu ya. Dari sel berkumpul-kumpul sel tu baru jadi tubuh, baru jadi badan, baru jadi daging, baru jadi kulit, itu sel-sel. Itu kajian Charles Darwin. Kemudian sel-sel tu pula jadi, mula-mula dia jadi beruk. Kita ni, kata dia, manusia ni mula-mula beruk katanya. Siapa percaya kat tangan? Siapa percaya dia beruk? Kalau betul dia beruk, maknanya tuknya kata beruk dah tu. Opahnya beruk dah tu. Berbeza dengan kepercayaan kita. Kepercayaan kita ni apa? Berasal daripada apa? Air yang hina, air mani yang hina. Kemudian jadi nutfah. Apa itu nutfah? Darah yang beku. Kemudian jadi mudghah. Apa kata mudghah? Mudghah apa artinya? Daging yang beku ya, segumpal daging. Kemudian daging itu pula menyaluti tulang-tulang kita. Lepas itu baru ditiup. Tiup apa? Roh. Maka kita pun bergerak-gerak dalam perut mak, bergerak tak kita? Bergerak-gerak. Sudahnya kita keluar ke dunia ni. Jadilah seorang bayi. Kemudian besar sampai kini hari udah tua. Itu kita. Lepas tu udah tua apa?
Mati. Sebelum mati apa? Jadi budak balik. Yalah. Dia nyanyuk budak balik. Kalau beruk dah keluar. Kalau beruk apa dah? Beruk dah keluar. Itu kita kepercayaan kita lain. Tapi mulhid ni dia tak percayakan Tuhan. Itu namanya mulhid. Apa dia? Entahlah. Itu kita kena tanya dia lah. Natural kata dia. It happens naturally kata dia. Ada nyawa tu. Kata dia, jangan percaya ni tau. Ini kata dia apa itu. Padahal yang niat roh tu siapa? Malaikat dengan perintah Allah. Niat roh kita tu. Begitu kejadian manusia berbeza dengan apa yang diteorikan oleh Charles Darwin. Orang jenis itu namanya mulhid. Orang yang tak percayakan Allah. Orang yang tak percayakan agama. Orang yang tak percayakan Rasul. Orang yang tak percayakan Quran. Apa saja mereka tak percaya. Hidup ni natural lah kita. We came out of into the world naturally. Kita ni keluar ke dunia ni secara semula jadi. Semua jadi aja katanya. Itu. Tapi kita tak percaya macam tu. Kita percaya kita ni dicipta oleh Allah Taala. Apa dalilnya? Ayat Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Itu ketiga. Itu yang ketiga. Yang keempat, kafir orang tadi siapa? Munafik. Munafik. Apa arti munafik? Apa arti munafik? Dah 2 kali nanya ni. Apa arti munafik? Sudah 3 kali. Apa dah? Pura-pura beriman tapi sebenarnya tak beriman. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Pada zahirnya Islam. Mayanglah dia, baca Quranlah dia, nutup auratlah dia, berzikirlah dia, berwiridlah dia, bertahlillah dia, bertahmidlah dia. Tapi dia tak percaya. Dalam hatinya dia tak percaya. Aku buat ni kerana orang lain buat, aku buatlah katanya. Penat? Memanglah. Kerana hati tak percaya. Memang penat ajalah. Nifak lah tu. Nifak tu perbuatannya. Nifak. Orangnya munafik. Orang tu namanya munafik. Bahasa Inggeris apa munafik? Cikgu, bahasa Inggeris apa? Munafik. Udah. Apa bahasa Inggerisnya? HY apa? HY apa bunyinya? Pandai. Apa dia? Hipokrit. Hipokrit. Itu munafik lah tu. Pura-pura. Berlakon aja. Bukan betul-betul berlakon aja ya. Itu hipokrit. Ya? Kadang-kadang dia tak tahu. Kadang-kadang dia tahu. Mana yang ada ilmu dia tahu lah. Kerana ada tak tanda-tanda munafik disebut dalam Quran? Ada tak? Tak ada sebut. Kalau dia tahu baca Quran dengan makna sekali, dia akan tahu. Dapatlah dia bahasa tanda-tanda munafik tu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Lagi? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah bagi tahu ni. Apabila mereka berada di kalangan orang yang beriman, mereka berkata kami ni beriman. Dia ngabuk, kami beriman kata. Ya. Kemudian apabila dia kembali kepada syaitan-syaitannya, member-membernya, geng-gengnya, kumpulan-kumpulannya, pemimpin-pemimpinnya, mereka berkata kami bersama dengan komen. Innama nahnu mustahzi'un. Tadi bersama dengan orang beriman tadi, olu-olu aja, lawak-lawak aja. Ini tandanya. Siapa ngabur ni? Allah Ta'ala ngaburnya. Jadi orang munafik tu, dia kalau bersama dengan orang beriman, dia macam orang beriman. Bertudunglah dia, baca Quran lah dia, wirid lah dia, zikir lah dia, semayang lah dia,
Mulut Nabi belarak lah dia, berserawat lah dia. Tapi bila campur dengan gengnya, dia ikut orang demo pula. Menyanyi lah dia. Lagi? Dangdut lah dia. Lagi? Apa lagi? Karaoke lah dia. Apa? Minum arak lah dia. Itu tanda dia. Ya. Tapi kita tak boleh tuduh mereka ni munafik. Jangan tuduh. Walaupun nampak tanda-tandanya. Cuma kita boleh kata kamu ni ada tanda-tanda orang munafik. Kamu ni hipokrit. Kalau betul dia hipokrit, tak apalah. Tak ada dosa. Kalau betul dia hipokrit. Tapi kalau tak betul, sudah menuduh orang yang tidak ada asas. Jadi sebelum kita tuduh orang tu, kita kena tengok betul-betul keadaannya. Betul ke tak? Ya. Itu di antara tandanya. Ya. Sama dengan orang beriman, dia macam orang beriman. Bila dia pergi ke kumpulan kafirnya, dia macam orang kafir juga. Maknanya apa? Orang munafik ni boleh ke tengah ke tepi. Tahu ke apa arti ke tengah ke tepi? Boleh buat dua-dua. Kebaikan pun boleh buat, kejahatan pun boleh buat. Itu tanda dia. Cuma kita tak boleh tuduh dia munafik. Kerana kalau dia bukan munafik, kalau dia betul-betul beriman, kembali kemunafikan itu kepada kita yang menuduh. Ya. Jangan biar. Bila ada nampak kemungkaran, apa buat? Ubah bila nampak kemungkaran. Ya. Kalau kita tadi dia semayang, lepas tu dia pergi tengok tu, dah tampilnya nari. Deng. Apa buat? Ubahlah supaya dia berhenti menari. Cegah kan. Lebih-lebih kalau anak kita. Tak lalu ke kita mengubahnya. Ya. Begitu. Tapi jangan tuduh kamu ni munafik. Jangan. Ya. Lebih-lebih mak dengan anak. Jangan harus mak ngaburkan anak tu munafik. Kerana doa mak tu makbul ke tak? Makbul. On the spot dia kabulkan oleh Allah. Dia bahaya tu. Ya. Baik, itu salah satu tanda lagi ya. Dia boleh ke tengah ke tepi, ataupun dia boleh macam ular. Tahu ke ular? Ular tahu? Ya Allah tak tahu nama ular. Ular dalam semak hidup ke mati? Hidup. Atas pokok hidup ke mati? Hidup. Dalam lopak hidup ke mati? Dalam air hidup ke mati? Di sawah hidup ke mati? Ya, atas rumah hidup ke mati? Itu ular. Di mana-mana pun dia boleh survive. Tahu apa kata survive? Boleh bertahan. Itu ular. Ini orang munafik apa itulah. Di kalangan orang beriman dia macam orang beriman, di kalangan orang kafir dia macam orang kafir. Di mana-mana pun dia meleduk-leduk hidup aja dia. Mengambil kesempatan dia atas tiap-tiap keadaan situasi. Apa saja situasi keliling dia, dia tetap boleh mempertahankan survival dia. Yang ada apa? Tengah tu bukan. Yang ke tengah tu orang beriman. Ini orang munafik masuk. Di mana tempat orang munafik, cikgu? Di mana tempat orang munafik? Di neraka yang bawah sekali. Nak kita nak? Nak kita nak? Jangan jadi orang begitu. Jangan jadi munafik. Dia bukan yang tengah-tengah tadi ya. Mana ada pahala mun kafir? Buat apa pun dia kafir. Orang kafir kalau sembahyang dapat pahala ke? Tak ada. Munafik tu tak ada pahala. Cuma dia buat dia sembahyang tu bukannya kerana Allah. Dia sembahyang tu kerana apa? Nak nunjuk-nunjuk pada orang. Nak ngambil hati orang. Biar diundinya aku esok. Kalau tidak, tak ada mengundi aku esok. Itu orang munafik tu. Jangan dulu siapa-siapa ni ya. Jangan bayang siapa pun. Ya. Memang payah. Syurga itu senang ke payah dapat? Payah ya. Tak boleh. Tak boleh nak apa? Nak ngabar orang ni munafik, orang ni apa? Tak boleh. Bukan payah, tak boleh langsung. Tengok aja kalau nampak kemungkaran, ubah. Itu aja. Sangka baiklah. Ya, betul tu. Okey, itu munafik.
Di antara empat golongan kafir tadi. Yang pertama apa kafir tadi? Kalau lupa nak kena khotan belakang ni. Yang pertama apa? Murtad. Yang kedua, musyrik. Yang ketiga, mulhid. Yang keempat, munafik. Yang mana Tuhan marah sekali? Semua Tuhan marah, tapi nombor satu Tuhan marah. Yang mana? Munafik. Ya, munafik lah Tuhan marah sekali. Dia pura-pura. Musuh dalam selimut. Itu munafik. Ya? Serupa itu munafik tu ya. Seperti Abdullah bin Ubay berperang bersama-sama Rasulullah. Itu ketua munafik tu ya. Dia semayang bersama Rasulullah, tak pernah ada lekang dia semayang di belakang Rasulullah tahu semayang ni. Rupa-rupanya dia munafik. Mana tahu? Rasulullah dapat wahyu mengatakan dia itu adalah orang munafik. Ini kafir belakang. Itu ada Zirar nama masjid. Masjid Zirar namanya. Orang munafik itu Abdullah bin Ubay lah dia membina satu masjid di Madinah. Untuk bukannya untuk meninggikan syiar Islam, untuk meruntuhkan agama Islam. Mereka mendirikan masjid itu merancang macam mana nak menyekat perkembangan Islam. Bukan nak meruntuhkan masjid itu. Masjid itu tegap, hebat. Jadi nama masjid itu Masjid Zirar, masjid untuk orang munafik. Baik, itu 4 golongan orang kafir. Belum habis cerita neraka lagi ni. Belum sentuh bab neraka pun. Baru cerita kafir aja. Ya, semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang murtad masuk neraka, orang musyrik masuk neraka, orang mulhid masuk neraka, orang munafik pun masuk dalam neraka. Okey, kita cerita neraka lepas tu. Neraka ada berapa? Ada 7. Sekali lagi, neraka ada berapa? Ada 7. Nombor 1 neraka tu namanya apa? Jahannam. Betul. Okey, pas. Nombor 2 nama neraka tu apa? Jahim. Fadilah betul. Pasal Jahannam tu Jahim dah 2 jim ya. Jahim. Yang ketiga nama neraka tu apa? Udah. Lazar lambat. Last sekali. Nombor 3 apa? Sa'ir. Betul. Sin ya. Namanya Sa'ir. Bukan Sa'id ya. Sa'id emang orang. Ini Sa'ir. Sin, Ain, Ya, Ra. Sin, Ain, Ya, Ra. Sa'ir. Nak ada Sa'ir ni? Untuk orang yang dapat kitabnya dari belakangnya. Esok kitab tu terima dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, kata Allah ya. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan dari belakangnya, maka dia menjerit kecelakaan dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Sa'ir. Neraka itu namanya Sa'ir. Sa'ira itu Sa'ir lah ya. Baik. Itu yang ke-3. Yang keempat namanya apa? Yang keempat namanya sin juga apa? Sakor. Bukan sakar ya, sakor. Sakor namanya ya. Itu yang keempat. Sakor ini untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa orang sakor ni? Untuk orang-orang yang tak sembahyang. Orang yang tak sembahyang akan dimasukkan dalam neraka sakor namanya. Ya, Allah tanya orang sakor tu, masalakakum fi sakor? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor ini? Qalu lam naku minal musallin. Ya. Berkata mereka, kami tergolong dari diri orang-orang yang tak sembahyang ya. Itu dia orang yang masuk neraka sakor tu. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, khutamah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbazanna fil khutamah. Itu dia ya. Khutamah. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Lagi apa? Narul dah saya lupa.
narul muqsadah. Api yang bersangatan nyalanya. Itu khutamah. Yang ke-6 hawiyah. Hawiyah ni apa? Orang yang banyak dosa daripada pahala akan dimasukkan dalam neraka bernama hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh, okey, fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan kebajikannya, maka maknya adalah hawiyah. Siapa nak bermakkan hawiyah angkat tangan? Mak tak nak hawiyah. Ada orang nama hawiyah? Tak ada. Sawiyah ada tu nama sawiyah. Hawiyah tak ada jangan bubuh anak nama hawiyah tu. Hawariyah tak apa. Jangan hawiyah. Itu nama neraka. Tak ada orang bubuh nama neraka pun anaknya maknya adalah hawiyah. Mak dengan anak apa buat? Mak dengan anak apa buat? Dipeluknya lagi, diciumnya lagi, itu aja. Ditimang-timangnya lagi, dilambung-lambungnya lagi, didakap-dakapnya. Ini mak dengan anak apa itulah? Hawiyah tu memeluk dia, mencium dia, mendakap dia, melambung-lambung dia, menimang-nimang dia. Apa hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Apa jawab? Narun hamiyah. Itu hawiyah. Yang ketujuh tadi yang sebut di fadilah tadi apa? Lazo. Lazo Okey, kita tengok peranan masing-masing. Yang pertama namanya Jahim. Jahim tu untuk umat Muhammad yang berdosa tanpa taubat. Itu ni masuk dalam neraka Jahim Untuk umat Muhammad yang berdosa tapi tak taubat. Lepas dosa buat lagi, tak ada taubat. Sudah penuh dosa belaka. Kalau taubat pun buat balik, taubat buat balik. Dah lepas buat balik mati macam. Sudah tak sempat nak taubat. Yang kedua sa'ir. Ini di sini untuk orang Nasara. Sa'ir ni untuk orang Nasara tu apa? Orang Kristian. Itu susunan yang saya suruh buat tu. Ini nama-nama yang ikut kitab Yang kedua namanya sa'ir. Yang ketiga namanya khutamah. Khutamah ni untuk Yahudi. Carilah mana khutamah yang dah perempuan tulis tu. Buat ujung tu untuk orang-orang Yahudi. Kalau tak ikut susunan ini pun boleh tak ikut susunan yang perempuan buat tu. Boleh. Kemudian yang keempat yang disebut di fadilah tadi apa? Lazo. Lazo tu apa? Untuk iblis. Siapa nak bersama dengan iblis? Untuk majusi. Majusi siapa? Si penyembah api. Dan pengikut-pengikutnya, pengikut majusi ni tadi dimasukkan dalam neraka yang bernama Lazo. Kemudian Saqar. Yang kelima Saqar. S-A-Q-A-R. Bukannya K-A-R ya, Q. Saqar. Untuk siapa? Untuk Sabi'in. Sabi'in artinya Yahudi yang murtad. Agama Yahudi, tapi bukan yang sekarang ni. Yahudi zaman Nabi Musa. Agama itu, tapi dia murtad. Dia menyembah lembu. Ada tak? Kumpulan Yahudi menyembah lembu. Itu namanya Sabi'in. Golongan itu. Yahudi yang murtad. Yang keenam, Jahannam. Jahannam ni tak ada untuk sesiapa. Untuk umum Jahannam. Yang ketujuh namanya Hawiyah. Hawiyah ni juga untuk apa? Untuk yang berat timbangan dosanya. Dosanya lebih berat daripada pahala. Itu namanya Hawiyah. Ini untuk orang beriman. Ini Hawiyah ni untuk orang beriman sementara. Tapi dia berdosa. Jadi masuk neraka dulu. Siapa nak angkat tangan? Ini 7 neraka yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Iaitu satu tempat balasan mereka yang kafir. Dan orang-orang mukmin yang derhaka. Dia beriman tapi derhaka. Dia beriman tapi tak semayang. Dia beriman tapi tak puasa Ramadan. Dia beriman tapi nengkin suami aja kerjanya. Dia beriman tapi apa lagi? Apa lagi? Tak bayar zakat. Dia beriman tapi apa lagi?
Tak ada lagi. Ngumpat orang dia kerjanya. Dia beriman tapi apa? Tapi tak nutup aurat. Nyemur kain, petang dada aja. Tak bertobat pula tu. Itu masuk dalam apa? Neraka lah tu ya. Untuk orang mukmin yang derhaka. Maka di dalamnya penuh dengan berbagai-bagai azab. Macam-macam azab. Seksa, macam-macam seksa. Apa di antara seksanya? Dibakar. Lagi? Lagi apa? Apa lagi seksanya? Udah bakar aja lagi. Dipelupur. Pelupur dengan apa? Dengan cemeti. Cemeti itu dari mana? Dari neraka. Apa warnanya? Merah menyala. Pelupur. Hancur, elok balik. Hancur, elok balik. Hancur, elok balik. Itu diseksa. Lagi apa? Lagi apa? Dibakar, dipelupur. Lagi? Ditikam. Lagi? Dibagi minum. Dia minum apa? Minum apa? Minum apa? Brandy. Air apa? Air timah. Air timah juga? Air timah yang mendidih. Yang menggelegak. Timah tu bukan nama orang ya. Bukan kat timah tu. Apa timah tu apa? Galian. Dia galian. Logam. Yang dicayurkan. Menggelegak pula tu. Panas ke sejuk? Panas, hancur, kerongkong tu. Itu minumannya. Lagi apa minumannya? Selain daripada air timah yang mendidih. Ada namanya danur. D-A-N-O-R. Danur. Apa danur? Danur apa? Bukan nanah. Air. Air yang pada luka. Tahu? Itu namanya danur. Orang mati kalau biar kalau lama ada berkayur tak mayatnya tu. Itu namanya air tu yang keluar tu namanya danur. Baunya punya wangi. Ya? Wangi ke baunya? Bukan lagi busuk. Atas busuk apa? Bangor. Itu baunya ya. Itu danur. Itu minuman orang dalam neraka. Siapa nak kenal? Ya? Ada makan tak? Apa? Dia nak minum, bagi minum lah. Dipaksa minum tu. Dia tak nak tapi minum juga. Ya? Apa pula tak ada masanya? Setiap saat, setiap detik, setiap ketika diseksa. Ya? Ada masa minum lah dia. Seksa juga. Ada masa makan lah dia. Seksa juga. Makan apa? Buah apa? Buah dari pokok zakum. Buah apa? Buah apa? Buah zakum lah. Ya Allah demen. Buah yang pahit. Pagi tadi saya ngaji tentang buah zakum. Di mana ke? Di tapak. Mula-mula pahit. Lepas tu berduri. Lepas tu panas pula. Makanan mereka ialah buah-buahan daripada buah pokok zakum. La'akiluna min syajarin min zakum. Kata Allah dalam Quran ya. Makanan mereka ialah buah-buahan daripada pokok zakum. Famali'una min hal butun. Makan-makan sehingga penuh perut mereka itu dengan buah zakum. Siapa nak makan? Katakan. Kenduri buah zakum. Siapa nak? Tak ada siapa siur ya. Itu buah zakum. Ada makan tak? Ada. Ada minum tak? Ada. Lepas tu apa seksa lagi? Dikokok di anjing. Di dalam neraka ada anjing tak? Wan nazi'ati gharqa. Ada tak? Anjing-anjing dalam neraka tu. Menggigit-gigit, menyalak-nyalak, mengokok-ngokok. Lagi apa? Seksanya? Ular dan kala pula tu. Ya. Ular yang kala tu. Ular tu besar mana ularnya? Ular neraka tu besar mana? Besar tengkuk unta. Ada pernah tengok tengkuk unta? Ya, tak ada tengok. Tak ada tengok tengkuk unta, tengkuk lembu. Ada tengok tengkuk lembu tak? Besar itulah ular. Ya. Kala pun besar itu. Besar, tapi ramai benar, sempit. Orang yang masuk neraka itu ramai. Yang masuk syurga itu luas. Syurga itu luas. Kenapa luas? Kerana tak ramai yang dapat syurga. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hamba-hamba aku yang syukur, kata Allah. Tapi neraka banyak. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan neraka jahanam tu untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Yang banyak masuk neraka itu sebab berkempit-kempit. Syurga tu sikit sebab itu dia luas. Ya, wa jannatin arduhas samawati wal ard.
Yang syurga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, kata Allah. Kami sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu syurga. Neraka sempit. Ya. Kemudian maka di dalamnya penuh berbagai-bagai azab, siksa yang belum ada azab dan siksa seperti itu berlaku di dalam dunia. Dalam dunia ni apa siksanya? Apa azabnya? Cik Mah, hoi, apa azabnya? Azab dunia ni apa? Sakit gigi, itu azab dunia ya. Kenapa tak datang ngaji? Alah, sakit gigi. Udah macam azab benar. Tapi azab neraka itu tadi ya. Dibalun, dipelupuh, ditikam, dibakar. Ya. Itu azab. Dibagi makan pula tu, makan pula azab juga. Dibagi minum azab juga. Dibagi pakaian, ada pakaian tak dalam syurga? Ada. Dalam syurga pula. Sama? Cerita neraka nanti. Ada pakaian tak dalam neraka? Ada. Apa pakaiannya? Dijahit pakaian itu mula-mula digunting dan minyak tanah, tahu? Minyak tanah tu digunting-gunting je. Lepas tu dijadikan pakaian. Tahu ke minyak tanah? Bukan cair minyak tanah tu yang beku lah. Dia gunting minyak tanah tu dijadikannya tudung, dijadikannya baju, dijadikannya kain. Betul? Minyak tanah kalau nak neraka dekat dengan api apa jadi? Terbakar lah. Iyalah. Ngapa banyak orang perempuan? Ngapa banyak orang perempuan? Itu dia nanya, yang marah tak pernah menolak mati nama saya. Yang marah ya, nak marah-marah Cik Mak. Pasal dia nanya, ngapa ramai orang perempuan daripada orang lelaki? Dia apa? Dia taat dengan suami lagi? Bukan itu aja. Ada 4. Yang pertama, semayang 5 waktu jangan tinggal. Jangan lambat-lambat. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Jangan tuang-tuang. Yang ketiga, taat 100% kepada suami. Tahu 100%? Senang ke susah? Susah. Ya. Tapi kalau dia buat, masuklah dari mana-mana pintu yang kamu kehendaki. Itu baru 3, ada satu lagi. Iaitu menjaga hak-hak suami. Apa saja hak suami itu dijaganya sungguh-sungguh. Apa di antara hak suami? Di antara hak suami apa? Bukan kata aja, apa? Rambutnya tu hak siapa? Rambut isteri tu siapa punya hak? Suami punya. Tengkuknya siapa punya hak? Badannya siapa punya hak? Kakinya siapa punya hak? Semua hak suami itu dijaga benar-benar. Maruah suami itu pun dijaga. Jangan canang kata keburukan suami itu. Suami I itu, suami I itu kedekut. Jangan. Ya. Walaupun mana kelemahannya pun jangan kita buat. Ya. Katakan bila dah semuanya lemah hak suami, suami ni isteri ni ibarat ladang pada suami. Jadi bila-bila dia kiranya tak ada boleh kiranya. Memang. Tapi dia turun kepada ladang tu Ustaz. Ladang tu dia sentiasa datang penanam itu di ladang. Tak ada kerja lain lagi. Dah ladang tu. Hak lain ni semua suami buat. Betul Ustaz? Betul lah tu. Sekarang suami dia rasa macam dia dah tak boleh. Itu salah suami. Kalau suami merasakan dia tak wajib buat perkara-perkara itu, dia tak buat juga, itu hak siapa? Itu salah siapa? Salah suami. Suami masuk neraka. Suami tak masuk neraka ke? Kalau suami masuk neraka, isteri nak masuk neraka sama ke? Taklah dia nak masuk neraka. Dia zalim, dia masuk neraka. Isteri nak ikut sama ke? Ayah nak ikut juga. Tak betul ke? Lantaklah. Tak siok kata Kak Ibar, nampak? Faham ke cakap saya ni? Suami ada yang masuk neraka, dia tak menjalankan hak dia, dia masuk neraka lah. Dia tak tanggung nafkah bagi isterinya, masuk neraka lah tu. Ya. Ustaz, tapi kebanyakan umat ni perempuan. Kebanyakan itu akhir zaman. So, itu memang ramai perempuan daripada lelaki. Nisbahnya apa? 50 orang perempuan, seorang lelaki. Itu akhir zaman. Memang ramai lah. Bila ramai perempuan tak ingatkan Allah pula tu, kena neraka lah begini. Apa lagi Cik Mak? Mudah? Apa dia? Lelaki tapi?
Pious. Iyalah. Dia nak dua-dua pious. Lelaki pun pious, perempuan pun pious. Baru dua-dua masuk syurga. Esok boleh berjumpa tak suami isteri di akhirat? Kalau dua-dua masuk syurga, wayang qalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Dia kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Ya. Suami tu dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Gembira sonok benar ya. Dari jauh dah manggil ya. Saya dari jauh dah manggil. Saya, ai balik dah ni. Gembira benar. Melompat-lompat. Ya. Dia pun melompat-lompat. Abang balik. Abang balik. Agak ni lah kau betul ya. Indah kita nak ni. Ada? Okey. Surga tu kosong. Jadi sama ke luas surga neraka tu tak? Sama ke luasnya? Sama. Tapi dia sempit kenapa? Kerana ramai orang masuk dalam neraka. Syurga tu luas kenapa? Kerana sikit benar orang yang masuk dalam syurga. Ya. Itu dia. Lagi? Habis? Alhamdulillah. Tahu dengar cakap rumah tadi? Dia rasa susah-susah di sana ke tu, masa umrah dulu. Dia teringat cakap saya bahawa syurga tu memang susah nak dapat. Alhamdulillah lah ingat itu okeylah tu. Dapat tak pahala pada saya ketika itu? Kalau dia dapat menanggung kesusahan di sana, dapat ekstra pahala. Dia pun dapat, saya pun dapat. Alhamdulillah ya. Itu dia. Dan ada azab dan seksa seperti itu berlaku dalam dunia. Tak ada lagi. Di dalam neraka tu tak ada macam dunia ni punya seksa. Dunia ni habis-habis sakit gigi, sakit kepala, pening, lagi apa? Gaut, lagi? Kencing manis, darah tinggi, kencing kotor. Saya selalu kena kencing kotor. Itu dunia ni. Apa seksanya sangat dibandingkan dengan seksa neraka. Tak lalu kita nanggungnya ya. Maka ia tempat yang kekal bagi mereka yang kafir. Orang yang kafir itu kekal dalam neraka ya. Adapun mukmin yang derhaka, mukmin yang tadi ya, yang derhaka tadi, mukmin yang lambat-lambat semayang, mukmin yang suka tengok kotak bingung, mukmin yang suka mengumpat, mukmin yang suka nengkin suami. Lagi mukmin yang mana? Taklah. Yang mana lagi? Yang nyemur kain, ketang dada. Mukmin-mukmin dia beriman tu, tapi buat juga dosa-dosa itu. Kalau lelaki mukmin yang suka ngambil nombor ekor, itu yang derhaka. Duduk ia sekadar banyak dosanya jua. Itu beriman dengan hari akhirat. Ni lam ya, beriman dengan hari akhirat. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan dalam bab itu ya. Saya dah ngajar 1 jam 13 minit 13 saat. Ya. Dosa lah. Ya, kalau saja-saja nak itu zalim namanya. Kalau dia nengkin isteri, berdosa tak? Kalau tak ada tentu hal lah, kalau ada hal tak apa. Tapi apa hidak saja nengkin aja. Berdosa lah. Suami masuk neraka nak ikut ke? Isteri nak ikut ke suami masuk neraka? Teh. Biarlah dia nengkin. Itu yang nak lawan perasaan tu. Itu namanya sabar. Ada tak ibadah namanya sabar? Ada? Ya. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Tak ada. Tak ada dah. Apa dia tadi, cikgu? Ya. Ya. Itu mak lah. Ya. Sebelum dia kahwin, dia di bawah tapak kaki mak ibu ya.
Bila dah kahwin, pindah tanggungjawab tu kepada suami, ya. Pindah tanggungjawab tu kepada suami.